Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke pembentangan projek inovasi digital kursus PIMK 3152. Baiklah, dalam pembelajaran sirah, semua isi pelajaran adalah fakta yang penting untuk diketahui dan diingati. Fakta yang dipelajari adalah banyak dan sedikit sukar untuk difahami murid-murid kerana ia bersambung dan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Untuk murid tahun 6, kogniti mereka pada itu sangatlah rendah. Oleh itu, inovasi ini dicipta untuk memudahkan mereka untuk memahami dan mengingati fakta-fakta yang terdapat dalam pembelajaran mereka. Jadi, rasional projek inovasi ini adalah permainan mes ini diwujudkan untuk menarik minat murid memahami tajuk yang dipelajari. Kajian mendapati bahawa murid-murid yang menunjukkan rasa minat dan reaksi yang positif terhadap kaedah belajar sambil bermain yang dilaksanakan oleh guru, murid-murid juga berasa teruja dan gembira di dalam kelas, kata Nasir dan Ain 2014. Jadi, kita lihat bahawa permainan bermain sambil belajar adalah teknik ataupun kaedah belajar yang sangat menarik minat dan yang sangat efektif untuk murid-murid dalam kelas. Jadi, dalam inovasi ini saya dapati masalah yang ada ketika saya melakukan praktikum fasa 1, saya merasakan pengajaran dan pembelajaran saya semakin lama semakin membosankan dan saya memutuskan untuk membuat satu undian sama ada murid lebih suka perbanyakkan latihan semasa pembelajaran atau lebih suka bermain. Menurut undian yang telah dilakukan oleh murid tahun 6, mereka lebih suka belajar sambil bermain berbanding mendengar penerangan guru dan latihan semata-mata. Seterusnya, menurut surat khabar berita harian 2021, pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR telah mencetuskan isu learning burnout atau hilang motivasi untuk belajar dan membaca dalam kalangan pelajar, khususnya murid sekolah rendah. Jadi, projek inovasi ini membantu untuk mengurangkan masalah seperti ini. Baiklah, kita lihat kepada objektif inovasi digital. Di sini terdapat tiga objektif inovasi ini. Yang pertama, supaya murid-murid dapat mengenal pasti tentang fakta-fakta yang dipelajari dalam bidang sirah yang bertajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Yang kedua, supaya murid-murid dapat membezakan setiap fakta dalam tajuk pendidikan Islam bidang sirah, tajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Dan yang terakhir sekali adalah supaya murid-murid dapat menganalisis kronologi peristiwa pembukaan Kota Mekah dengan tersusun dan tepat. Seterusnya, skop dan limitasi untuk inovasi ini adalah skop untuk inovasi ini hanyalah untuk murid tahun 6 untuk subjek pendidikan Islam bidang sirah yang bertajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Manakala limitasi untuk inovasi ini adalah murid memerlukan gadget dan aplikasi PowerPoint. Okey, jadi kita lihat kepada kepentingan dan impak projek inovasi ini. Okey, yang pertama, menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran sirah dari awal sehingga habis. Dan yang kedua, mendedahkan pelajar dengan teknologi komunikasi dan maklumat walaupun baru sahaja sekolah rendah. Seterusnya, impak projek inovasi ini adalah yang pertama, murid dapat mengenal pasti tentang fakta-fakta yang dipelajari dalam bidang sirah yang bertajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Yang kedua, murid dapat membezakan setiap fakta dalam tajuk pendidikan Islam bidang sirah tajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah. Dan yang terakhir adalah murid-murid dapat menganalisis kronologi peristiwa pembukaan Kota Mekah dengan tersusun dan tepat. Baiklah, kita pergi kepada anggaran kos projek inovasi ini adalah saya memerlukan hanya RM45 sahaja, iaitu untuk internet, untuk mencari bahan-bahan atau material untuk saya menyempurnakan projek ini. Okey, seterusnya adalah kita lihat kepada model inovasi yang saya terapkan dalam permainan dalam inovasi ini adalah model kreativiti. Iaitu model kreativiti ini pada peringkat 1 ialah saya mengenal pasti masalah murid-murid, dan yang kedua membiarkan perkara tersebut bermain dalam pemikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya memikirkan masalah murid dan saya berfikir apakah cara untuk saya menarik perhatian dan saya membuatkan pengajaran saya lebih efektif. Jadi seterusnya saya membuat uji kaji atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan idea untuk menyelesaikan masalah. Sebelum saya
mencipta ataupun menghasilkan inovasi ini, saya pernah membuat satu ujian untuk mereka untuk mengenal pasti masalah dan menentukan keupayaan mereka untuk saya menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah penyelesaian masalah, iaitu dengan menghasilkan satu projek inovasi ini. Baiklah, kita lihat kepada cara menggunakan produk inovasi. Okey, jadi saya sediakan beberapa video untuk saya berikan gambaran kepada penonton bagaimanakah cara untuk menggunakan permainan ini yang bernama Fathul Mekah Maze. Baiklah, dari permainan tersebut saya mendapat maklum balas daripada beberapa pelajar, iaitu maklum balas yang ditagging dengan star adalah yang pertama, adakah permainan ini mempunyai animasi dan transisi yang menarik? Dari temu bualah Hani Syahira binti Yondri Armanto 2021. Jadi saya telah menambah baik permainan saya dengan meletakkan pelbagai animasi dan transisi yang menarik untuk saya punya inovasi ini. Manakala seterusnya adalah daripada Amirah Hani binti Mat Ramli 2021. Guru mungkin perlu menambah penerangan kepada murid supaya mereka lebih faham untuk memahami permainan ini, katanya. Okey, jadi daripada maklum balas ini saya telah menambah slide ataupun paparan menjelaskan tentang cara untuk murid-murid bermain permainan ini. Jadi ia akan memudahkan lagi murid-murid untuk memahami dan menghayati lagi permainan ini. Okey. Baiklah, jadi seterusnya kita lihat kepada keberkesanan inovasi ini daripada pembuktian pencapaian inovasi. Baiklah, jadi sebelum saya melakukan inovasi ini, apabila saya bertanya kepada murid tentang penjelasan peristiwa pembukaan Kota Mekah, terdapat beberapa orang sahaja yang dapat menjelaskan dengan betul, iaitu seramai 36% sahaja yang dapat menjawab dengan betul, tapi malangnya yang lain mereka ada tidak tahu dan masih lagi tergagap-gagap. Okey, jadi seterusnya apabila saya telah mengaplikasikan inovasi ini dalam pengajaran dan pembelajaran saya, okey, 72% adalah lulus bila saya menanyakan tentang peristiwa pembukaan Kota Mekah. Baiklah, kesimpulannya, selain dari memastikan murid faham, ingat dan dapat membezakan fakta-fakta yang terdapat dalam tajuk peristiwa pembukaan Kota Mekah, permainan ini juga bertujuan untuk menarik minat murid untuk lebih tertarik mempelajari sejarah dan mengambil pengajaran darinya. Baiklah, di sini saya tampilkan beberapa rujukan yang telah saya rujuk untuk melihat masalah-masalah dan menyokong pernyataan masalah serta penulisan saya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.